إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة المقربين وأرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح سيدي الإمام حجة الإسلام والمسلمين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه، ثم إلى روح سيدي الإمام القطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبي عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه، ثم إلى روح سيدي الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدري شيخ محمد زيني بن عبد الغني العدرس بردبرة رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Alhamdulillah, kita sambung balik pembacaan kitab kita pada pasal yang ketiga kan. Masih pada muka surat 10 perenggan yang ke-4 kan. 1, 2, 3 bilang tak kena. Nah, pasal yang ketiga nah. Baik. Mula saya ingatkan siapa-siapa yang baru mai yang tapi yang dah lama mai pun lupa telefon tolong di-silent nah. Sebab dia ganggu macam dia bila duduk mengaji bunyi macam-macam jadi macam Zoom. Banyak bunyi. Lepas tu jangan duduk main telefon. Siap-siap tau. Main WhatsApp apa tak ialah simpan sehari lepas mengaji tengok. Kawan saya, sahabat saya Ustaz Mat mengaji dia mengajak ke sana. Dia akan bagi wilayah lah, saya mengajak ke sini. Dia mengajak ke Ustaz kan Cina. Dia kata dia mengajak dia ke dia dan tu makcik tu main telefon daripada WhatsApp sudah 3 kali mengajak, 3 kali dia main telefon sambil dengar sambil main WhatsApp sambil dengar Ustaz ceramah. Bukan type, memang main WhatsApp. Lepas tu dia kata 3 kali dah aku tengok ni aku duduk tahan dah, duduk menjelak dah. Dia tak kerti ni dia kata Allah SWT kali tu dia main dia bubuh tak apa dia bubuh kali 3 awal tu sejak dah. Tak main set apa dia ajak lah menjadi ilmu jangan main set tak boleh gitu. Kita cakap dengan orang tu kalau orang cakap kita tak main set orang rasa je lah. Kalau gitu lah adab-adab je lah. Saya peringat kan pasal dalam jemaah ni tak ada kot. Tak ada insyaAllah sebut bila kan. Baik, kita sambung balik lah perenggan yang keempat. Qala ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Perlu juga kita fahami bahawa hati itu juga memiliki dosa.
Macam mana badan kita buat dosa, ada dosa tangan, ada dosa mata, ada dosa mulut. Maka hati ni satu daripada anggota, tapi anggota yang bangsa batin dalam. Bila tamat dah sebut hati, saya cerita lah, hati tak tahu mana? Di dada kiri kita ada segumpal daging. Dalam daging tu, itu hati lah, daging tu. Tapi hati bangsa zahir. Dalam daging tu lah ada hati bangsa roh. Yang mana roh ni lah yang duk berhubung dengan Tuhan, duk mengenai Tuhan. Macam kita semayang, Allahu Akbar, ada tekoh-tekoh merasa sayu sebab itu perbuatan amalan hati dalam tu. Amalan hati dalam tu kita hanya boleh rasa bila bersih dia. Bila dia kotor tak rasa. Tak rasa. Tapi kalau dia bersih, dia lah hati ni lah yang berbuat ibadah. Semayang-semayanglah. Allah usalli fardu zuhri arba'a raka'atin imaman ma'muman adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu ibadah zahir. Yang rasa khusyuk, rasa sedih, rasa sebab, hati ibadah hati tentu. Sebab tu hati ni kalau dia rosak, kita hanya menjalankan yang zahir, batin tak ada rasa apa. Pas semayang kata kita rasa apa pas semayang ni? Rasa penat. Makna kata ibadat dia tu ibadat yang dibuat oleh zahir saja. Sebab tu Nabi kita Muhammad, dia punya ibadat zahir dan batin. Ketika balik perang ni penat dengan perang ni kadang-kadang sampai sebulan. Tidur pun main lagu tu saja, sambung pula perang ni kadang-kadang berlangsung selama sebulan. Sahabat-sahabat ni tidur main geletak tu, sambung pula perang ni letih. Tapi apa Nabi kata kepada Bilal, dia Nabi letih perang, dah habis selesai balik perang dah. Nabi kata, ya Bilal, arihna bis salah, rehatkan kami dengan semayang Bilal. Kami semayang, kami rehat. Betul tak? Ketika kami semayang, hati kami kalau berhubung dengan Tuhan, kami lupa penat-penat kami. Tu beza Nabi kita dan para sahabat dengan kita. Kita semayang lagi apa? Tapi pelik bila kita pergi ke Mekah, semayang bukan penat bagi kita. Semayang sedap. Tok Imam baca panjang tak apa. Maka betul orang berabuk pergi, siapa ada duit boleh pergi duit lebih boleh pergi lama sikit, pergi bulan Ramadan kan. Semayang tarawih belakang Tok Imam dia haram tu kan dia baca lama. Dia kan baca macam kita panjang, tapi tak rasa penat. Kenapa? Roh ketika itu dia menikmati. Dia seronok. Maknanya banyak orang ibadat tanpa perbuatan roh, kosong. Pasal apa? Pasal hati dia tadi, perbuatan hati ni rosak hati dia. Hati dia telah digelumangi dengan dosa. Maka dia kata apa? Perlu juga kita fahami bahawa hati itu juga memiliki dosa. Bahkan dosanya lebih kotor dan buruk dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Mata ada dosa dia, tengok benda haram. Telinga ada dosa dia, dengar orang mengumpat misalnya, dengar fitnah. Mulut ada dosa dia, fitnah orang, buka orang, ada dosa dia. Kemaluan ada, perut ada dosa dia. Kita belajar, ada 7 anggota. Tapi yang paling besar sekali kebanyakan dosa mai daripada hati. Sampai kan dosa syirik duk tak mana tempat dia? Hati. Menduakan Allah. Tempat menduakan Allah ni di mana? Di hati. Lepas tu hati ni kalau rosak, dosanya lebih besar daripada anggota-anggota lain. Hati kita kena hati. Berapa banyak orang ahli ibadah pada zahir, hati dia penuh dengan penyakit. Maka Tuhan tidak pandang ibadah dia. Sombong. Dia semayang-semayang, dia tengok orang lain baru main, dia kata, baru main ni budak-budak baru ni, aku orang masjid lama orang. Dia kata, masjid, kenal aku. Kan? Dia berasa dia ada lebih daripada orang. Ataupun dia tu imam, tak kira lah dia tu imam. Dia berasa dalam kampung ni paling alim aku. Tidak lupa orang kat aku dia. Tu imam, aku paling alim. Habis, hancur orang tu je. Ibadat yang selama ni dia buat semua hancur. Jadi faja'alna haba'an mansura. Kami jadikan amal tu debu yang berterbangan. Tak ada kisah. Dia debu. Bayangkan kita bawa seketui segumpal lagu tu, bawa letak di atas mizan tu, lepas tu pecah jadi debu. Lepas tu bila pecah jadi debu tu tak ada apa lah. Tak ada apa nak timbang lah. Habislah amal kita. Itu bahayanya penyakit hati kita. Lepas tu kita perhati. Tapi insyaAllah yang jemaah di depan saya ni semua insyaAllah hatinya bersih, sihat insyaAllah. Dia tak mau mengaji kata. Dia nak mengaji tu hati bersih. Orang hati kata tak mau mengaji. Pasal apa tak suka mengaji? Sebab tu tuan, kebanyakan orang kena penyakit hati, dia terus ke ibadah tanpa mengaji. Kita kalau pergi terus ibadat tak mengaji, kita bukan tahu pun tak kenal kita. Dan nak tahu orang tu ada penyakit hati, dia memang tak suka mengaji ke orang. Bila mengaji,
Orang akan hantar apa yang tak kena dia buat. Dia tak mendengar apa tak kena. Dia nak kira dia betul semua. Itu ada penyakit tu. Tapi orang lagi suka mengaji, bagus. Dia nak tahu apa lagi tak kena dia buat. Dari segi zahir sembahyang dia apa lagi tak kena. Dari segi tauhid apa lagi tak kena. Dari segi tasawuf hati dia apa tak kena. Dari segi baca Quran tajwid dia apa tak kena. Makna dia bagus. Dia tahu ada dia tak kena, dia nak sempurnakan, nak betulkan hati dia. Maka itu tanda-tanda orang yang hati bersih. Atau kita insya-Allah depan ni semua hati bersih. Dengan hati bersih baru masuk syurga. Ada orang perempuan, sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami ada kenal satu orang muslimat." Satu orang muslimat dia sebut lah, satu orang perempuan. Dia ni siang hari puasa sunat, ya Rasulullah. Malam hari tahajud, kuat ibadat dia ni. Tapi ya Rasulullah, dia suka menyakiti jiran-jiran dengan mulut dia. Dia suka hina, dia suka pelekeh, dia suka buka aib, dia suka pelaga. Itu je. Tapi siang puasa, malam tahajud. Katakan malam puasa, siang tahajud. Malam puasa dia tak kenal. Siang puasa ni, malam dia tahajud. Apa pendapat engkau ya Rasul tentang dia? Dia ni macam mana? Nabi jawab directly, tak ada kena-kena. Nabi kata, "Hiya finnar." Dia dalam neraka. Nabi cakap ni bukan dia buat hukum, memang wahyu yang sampai ke dia begitu. Dia dalam neraka. Neraka tu dia pun. Sebab tu saya kata, orang ni kalau kita nak tahu hati bersih ataupun tak bersih, tanda paling jelas sekali akhlak. Sebab akhlak ni terbit mana-mana. Akhlak tu dari hati. Orang tu boleh jadi ahli masjid, boleh jadi ahli baca Quran, boleh jadi ahli zikir. Baca Quran ni, kita dengar, ya Allah sedapnya dia baca, berdengung, bertaranum, berapa, semua cukup. Tapi itu belum menunjukkan hati dia bersih. Hati yang bersih, akhlak. Orang kena tengok akhlak. Sebab tu Nabi kata dua benda paling banyak manusia masuk syurga sebab dua benda ni. Sahabat kata, apa dia ya Rasulullah? At-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dengan akhlak mulia. Dua benda ni lah banyak manusia masuk syurga. Benda apa yang paling banyak buat masuk manusia dalam neraka? Lawan bagi dua benda tu. Tak ada takwa dengan akhlak buruk. Dalam banyak-banyak akhlak buruk, antara akhlak buruk ialah tidak menjaga lisan. Betul Nabi kata banyak orang nanti muka dia diterap dalam neraka, tonyong masuk neraka tu macam beruih tonyong lantai tu, masuk neraka tu. Nabi kata sebab ni. Ni. Lepas tu ulama kata nak hati bersih, lidah terbersih ke tak? Dia kata ustaz lidah kotor. Ustaz kata apa kali lah bodoh kami dalam ni. Satu jawab. Apa janganlah. Orang dah buat pun tak boleh. No? Saya kalau mengajak dia tak cakap begitu, dia berasa lagu berpura-pura. Dia kena begitu baru dapat jujur tak bila bercakap. Lelah, ni orang-orang baru dia tak pernah main terkejut lah. Hak mana biasa ada dia tahu ustaz ni malu begitu banyak. Tak kira mana tak dengar dia kata bodoh. Apa dia ustaz lagu dia ni? Sebab tu aku tak paling mengajak dalam masjid. Mengajak paling tak berhari betul tak? Aku bangkit menari lah, ikut suka hati aku lah. Dalam masjid payah. Hati tak tak? Mulang-mulang. Perlu juga kita fahami bahawa hati itu juga memiliki dosa. Bahkan dosanya lebih kotor dan buruk dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Cinta kepada Allah tidak akan sempurna kecuali hati kita dibersihkan dari segala macam penyakit. Kalau kita nak dapat kasih sayang Tuhan, nak dapat rasa sayang kepada Tuhan dan disayang oleh Tuhan, hati kita bersih. Sayang-sayang kat Tuhan ni, tu sifat apa tu? Tu wali Allah. Wali Allah bahasa Arab. Wali makna dia habib. Wali Allah, habibullah, kasih Allah. Orang buat wali Allah, tutup wudhu, tutup wali tu. Tutup wudhu, tutup wali tu. Tutup wali tu kekasih Tuhan. Doa dia mustajab, dia orang rapat dengan Allah. Lepas rapat dengan Allah, hati dia bersih. Cinta kepada Allah takkan dapat kepada orang yang hati kotor. Buatlah amal banyak mana pun. Oh, Quran satu hari 5 juz. Bagus baca Quran. Bukan amal salah, amal tak salah. Zikir bagus. Tapi hati kotor, amal yang banyak tidak membuat dekat kepada Allah. Maka jadi lagi jauh macam mana iblis. Lagi banyak ibadat, lagi dilaknat oleh Tuhan. Sombong. Sombonglah penyakit hati tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita daripada penyakit. Pak Sumi. Pak Sumi orang pergi ziarah beliau rahmatullah alaih, rahimahullah taala rahmatul abrar. Pak Sumi kalau orang ziarah dia tengok, dia tak kira siapa, tok guru ke yang ziarah dia, orang biasa ke, pegawai bomba ke, polis ke, cikgu ke ziarah dia, dia direct. Kalau tak kena dia cakap tak kena. Sebab wali-wali tugas dia membersihkan hati umat.
Tolong cerita apa tak kena. Kalau ustaz macam Cak Ayam ni saya ni, kami ajak ilmu zahir saja. Sebab kami tak nak baca hati orang. Jenis-jenis macam Pak Su ni, wali-wali ni, dia tahu hati kita. Jadi dia tolong basuh di dalam tu. Tak kena apa dia cakap tu, dia cakap kiah. Tapi Safi dia tahu lah. Kalau jenis bangsa kedekut ni memang kena sentai kedekut, jangan kedekut. Dia kata kita ni kalau rajin ibadat pun, tapi dengan makhluk ni berkira payah kalau nak dapat syurga. Tu dia tak kira. Makna dia apa? Apa maksud dia? Hak tu berlurui. Maksud dia apa? Itu Pak Su saya tak faham. Tapi kiak sendiri. Pak Su ni duduk gitu kan? Duduk saya tak faham. Maksud dia, hang tu kedekut. Nampak begitu? Dia tak faham. Pak Su ni tu dia suka kiak. Maksud apa? Saya ingat ini antara perkataan dia. Dia kata kepada tetamu yang hadir. Dia kata saya ni Allah Ta'ala bagi dalam hati saya ada 6,666 ayat Quran sempurna lekat hati saya. Makna semua dalam Quran tu ada hati dia. Hampa nak tanya ayat yang mana, hampa tanya Pak Su. Pak Su boleh jawab insya-Allah. Dia kan jawab Quran. Tanya kalau apa pun baca Quran. Itu dah perau ayat ni. Sampai ulama-ulama ajarah dia, Syekh Nuruddin mai kat dia, Syekh Nur mai kat dia, Tok Guru ni mai kat dia. Alim beliau tu makrifat kepada Tuhan, hati bersih. Dan saya ingat di antara perkataan dia kata apa? Rahimahullah ta'ala. Lepas tu dia kata, saya ni boleh tengok karak dalam hati hampa macam saya boleh tengok karak yang ada dalam kapal-kapal. Saya boleh nampak penyakit hati hampa. Disebut ke dia terang-terang? Betul kalau pergi tu macam-macam. Kadang-kadang ada yang main kena ustaz. Dia kata macam mana? Kau ustaz ni lah. Abang saya siap ustaz lain. Aduh. Pak ini bukan kata mulut jahat orang ni. Dia pun duk bisik sama-sama mereka. Masa dia. Nanti masa-masa tu. Masa-masa tu ustaz dia buat, dia kata. Ni, lepas tu Allah SWT Muhammad. Dia kata macam mana? Dia kata sayang, dia kata. Buah nangka, buah cempedok tumbuh elok besar, elok dah. Kupas buruk dah. Nak tahu apa tu? Amal banyak, hati ada penyakit. Tapi dia bagi kiah, hang balik ambil kiah lah, jangan pergi kupas semua buah nakal. Kalau dia kau buruk semua bukan dia, bukan tu maksud dia. Dia nak kiah. Dia kata no, kita semayang ni bagus dah dia kata. Tapi itulah kadang-kadang dia kata dengan makhluk ni tak apa nak betul. Dia cara dia gitu kan. Itu kenapa tu? Dia nak cerita pasal hati bersih. Tu saya ingat dia antara Pak Sumit perkataan dia. Dia kata Allahumma salli. Itu di antara perkataan Pak Su yang masyhur dia kata apa? Macam mana bersihnya hati Pak Su bila dia cerita tentang hati bersih. Dia sendiri hati bersih. Dia kata apa? Bila iman menembusi dadaku, hanya Allah hasrat cintaku. Biar aku hina seperti semut melata, takkan ku meminta kepada Nabi Allah Sulaiman kaya berjuta. Dia kata punya hati dia nak Tuhan dia. Dia tak mau lain daripada Tuhan. Kaya pada tak minta. Walau pada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman tawak dengan Nabi Isa, sekupang dia tak mau. Dia cuma nak dekat dengan Allah Ta'ala. Tu kata hati bersih. Hati bersih ni di antara tanda dia ikhlas. Dia tak harap lain daripada Allah Ta'ala. Orang kalau ikhlas tu hati bersih lah. Dia tok guru pun tak apa. Tapi kalau dia tok guru pun dia hati tak bersih. Dia masih ada niat nak dipuji, nak diraih, nak diangkat, nak di macam-macam, nak duit, nak apa, nak masyhur. Tu bukan tok guru nama dia tu. Hati tak? Itu nak cerita kata hati yang bersih. Hati bersih. Sebab tu dia wali, tengoklah macam mana hati dia. Hati dia bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita hati yang bersih. Kemudian dia kata apa? Seburuk-buruk penyakit hati. Orang nak tahu juga penyakit hati ni dia banyak. Seburuk-buruk yang paling teruk dia. Seburuk-buruk penyakit hati adalah sombong. Nampak tu? Sombong ni lah nak main penyakit-penyakit lain. Ni kepala-kepala orang kata. Kepala punca dia ni lah. Kalau dia ada penyakit ni lah, dia macam kereta api, bertali penyakit lain lepas tu. Confirm saya urai macam mana kita ada penyakit lain lepas tu. Seburuk-buruk penyakit hati adalah sombong, bangga diri dan dengki. Bagaimana sifat takabur dan sombong boleh menyelaputi dalam jiwa manusia sedangkan ia mengenali dirinya sebagai hamba Allah. Kita ni hamba saja, macam mana boleh buat sombong? Ada tak? Banyak orang sebut saya ni hamba Allah, saya ni hamba Allah. Bukan dia berasa hamba. Dia kan berasa apa ni hamba, dia cuma sebut di mulut. Tak hamba ni apa hamba? Hamba ni orang yang dimiliki dia tak ada apa. Macam mana bayangkan?
Hamba ni dia rendah daripada orang gaji. Orang gaji kita ni bukan hamba dah, hamba ni dulu. Kalau zaman dulu dia istilah hamba jariah. Hamba, kalau kita ambil dalam kitab fiqh dia ada hamba. Hamba ni, Rasulullah ada hamba, Marih Al-Qibtiyah tu. Hamba dia ada tu. Sahabat-sahabat tu ada hamba. Hamba ni orang yang dia buat kerja semua disuruh, dia tak ada gaji untuk dia. Cuma kita bagi makan minum saja. Dan dia nak kahwin apa kena minta izin kita. Dan kita boleh menggauli dia kalau dia lain dan tidak. Boleh. Macam isteri hukumnya. Lepas tu hamba. Dia tak ada pilihan. Dia kena ikut kita. Tak ada gaji. Kalau macam orang gaji lagi, kita ada kontrak apa ni, nak bayar gaji apa, dia ada hak-hak dia apa semua. Bukan. Dulu hamba dia lain. Cuma nak abang kata orang gaji pun, walaupun bukan hak hamba lagi, kalau kita mengaku kita orang gaji pasal sombong ke pasal malu. Kerja apa? Saya orang gaji saja, Pak. Ada orang Indo kan? Orang Indo kan? Dia kata saya orang gaji saja, dia kata. Saya ini pembantu rumah. Aku takkan dia habaq kena bangga. Saya ni orang gaji, takkan? Kalau saya ni orang kaya, ya tak bangga. Saya ini orang gaji. Saya orang gaji saja. Manahlah pasal buat dia tak lekeh. Tiba-tiba dia mengaku dia hamba Allah, tapi merapik dada. Berarti dia tak faham hamba tu. Lekeh hamba Allah. Mana kata duduk bawah takluk Allah, Allah tak boleh buat apa saja. Tak ada apa. Nak bubuh syurga boleh, bubuh neraka boleh. Tak ada kata apa. Hak aku. Ya Rabbi liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Aku nak ampun siapa aku suka, aku azab siapa aku suka. Hak aku. Maka bila malu gitu, ya Allah lekehnya. Pasal apa dia boleh main sombong? Mana kata dia tak sedap kan? Dia tak rasa apa kata dia hamba. Lepas tu dia kata apa lagi? Diri hamba berasal dari air seni yang hina. Ayat apa tu ayat seni hina? Ayat Milo. Ayat mani. Ada pula ayat Milo. Kali bodoh. No? Ayat ayat mani. Ayat mani. Oh, dia kata ya ke? Dia tahu. Diri hamba berasal dari air seni yang hina. Hina. Kotor ni tadi. Kita ni kalau nak faham kata hina tak hina kita ni, bangsa kita ni, kita keluar daripada kemaluan, masuk ke dalam kemaluan, nanti keluar balik daripada kemaluan. Tu duk mengikut orang tu kan? Mengikut orang tu tak? Hina mana kita tak ada apa. Tapi dia keluar-keluar tu, dia juah tanpa tengok loh. Belagak. Kaya sikit belagak. Alim sikit belagak. Jadi orang sejid sikit belagak. Oh, kemas tak ada. Ni baru kemarin dilantik jadi JK masjid. Dah biasa cakap orang biasa. Apa-apa tu kita lah ni JK masjid. Masjid tu dalam kita. Hang AJK pun bukan pengurusi. Duduk bawah-bawah tu. Pun tak dimana. Apa lah. Dulu susah. Cakap orang kampung Malaysia. Naik pangkat sikit, apa lebih sikit, kaya sikit ke, jadi apa-apa. Oh, cakap dengan orang tak apa tengok muka. Kita sibuk ni. Oh, dia depan kat kening tu. Dia nak main melekit-melekit tu. Melekit-melekit tu. Esok mati, kain putih tu kok. Kamdah. Contoh lah, beli zaman dah kan. Maidin ke apa? Beli kat Maidin. Kain, sini tak ada Maidin, tak ada Maidin. Contoh Maidin tak boleh pula. Jekyll ke apa kan ni. Kain putih tu je. Kalau Maidin tak, sama lah kain putih saja. Hang kaya kain putih tu. Maidin, YP Mo. Tu. Kain putih tu. Bubuh lah tu, balut dia coklat hak tu, lempak dalam tanah tu. Tak ada apa. Tak ada apa. Tapi kalau hang orang soleh, hang orang takwa, hang diberi pakaian megah dalam syurga nanti. Pakaian khas, pakaian baldu, pakaian sutera. Tuan-tuan, syurga ni punya elok, cantik dia. Nabi Adam keluar daripada syurga waktu kena peramat tu, kena halau tu sebab makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Turun ke dunia, tu dia lapar tak nak makanan. Tuhan pun kirimlah makanan, hantar daripada dunia ni, buat makanan hantar mai kat dia. Tak tahu lagi siapa nak buat makanan. Dia bau makanan dunia tu, dia muntah. 40 hari tak ada makan. Kenapa? Makanan dunia ni busuk, syurga ni wangi. Tu dia, tu pun orang dapat dunia orang semegah. Kan ada apa? Itu syurga. Ada Allah SWT Muhammad, wali Allah Ta'ala. Dia minat kat orang perempuan di kampung dia ni. Minat. Perempuan tu paling segak di kampung tu. Orang soleh kan. Dia minat perempuan segak di perempuan ni, segak subuh. Segak lu ke mana? Orang tak tahu lah. Tak kaya kadang zaman tu. Segak subuh perempuan tu. Segak. Jangan ustaz cakap macam cerita macam mana nampak dah ada habaq segak, kita habaq segak lah kan. Segak subuh. Segak. Dia minat. Perempuan tak mak dia. Dia malam tak ada, mungkin ada orang lain yang tak mak. Sedihlah kawan pun, tak apalah. Malam tu takdir Tuhan,
Tuhan tunjuk kat dia isteri dia dalam syurga nanti. Tak apa, hang tak dapat ni aku bagi isteri dalam syurga. Bila dari dalam syurga lah. Allah bila dia sebut cantik semua. Cantik macam mana? Esok dia bangun tidur, dia lalu ke rumah perempuan tu pula. Adalah kerja dia lalu perempuan tu dia sedia baju. Dia tengok upah segak dalam kampung kan, dia muntah. Tak segak mata dia. Dalam syurga tu segak lagi. Tak ada apa dunia ni. Oh, tapi orang pulun dunia ni, sombong dunia ni. Tu tak tahu. Dia ni tak tahu lagi ni. Dia tak kenal barang. Orang kata dia tak tahu apa lagi. Dunia ni tak ada apa tuan. Sebab tu saya kata kalau Tuhan tunjuk syurga tu macam mana, orang yang pegang dunia ni dia rasa lekeh, tak ada apa dia pegang. Supaya duk gulumangan tape. Orang pegang tape. Takkan dia mahu selalu pegang mah. Benar lekeh kan? Lagu tu lah perumpamaan orang yang faham dunia ni lekeh kan. Dia tak ada rasa apa-apa. Masyhur di dunia apa tak ada rasa apa, kaya dunia apa tak ada rasa apa, bukan apa pun dunia ni. Di akhirat esok je. Kalau hang masuk syurga, hang mulia. Sebab tu Allah SWT, Al-Imam Abu Yazid Bustami, dia jumpa anjing. Anjing duk berebut dengan dia makan itu sampah. Dia miskin, wali tu. Abu Yazid tu wali besar. Makan di tong sampah, cari sisa makanan. Berebut dengan anjing. Ada perkataan dia yang famous. Apa dia kata kat anjing? Dia kata kat anjing tu faham apa? Abu Yazid ni keramat dia bercakap dengan binatang. Anjing dia bercakap dengan dia bercakap dengan anjing. Tak? Cakap ke mana? Gong. Bukan. Cakap bahasa Arab. Cakap gong. Cakap apa? Dia cakap bahasa Arab. Dia kata kat tu, hai anjing, dia kata. Hari ni kita berebut makanan, dia kata. Sama-sama hina, dia kata. Nanti di akhirat, kalau aku masuk syurga, aku mulia daripada hang. Tapi kalau aku masuk neraka, aku hina daripada hang. Kata apa? Pasal aku manusia. Apa yang menyebabkan aku tak boleh syurga? Aku ada akal. Tuhan bagi akal. Pasal apa aku boleh masuk neraka lagi? Hang lagi boleh daripada aku ni. Tu. Wali-wali Allah Ta'ala ni bukan dengan orang, dia tak pernah hina. Binatang pun dia tak pernah hina. Nampak tak? Allah SWT hati bersih. Hina tak apa kita ni. Kita hamba. Kita buat macam hamba kita. Diri hamba berasal dari air seni yang hina. Sementara tidak lama lagi akan menjadi bangkai yang busuk. Busuk tuan. Sebab tu syariat ni suruh tanam. Sebab lama-lama akan keluar gas dalam perut kita ni. Kita makan pun dia akan, perut kita akan melembung kan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab dia cerita ada sebut kita. Bukan nasai buat aku bila tanam nanti yang dalam sisa perut kita ni akan mula membusuk. Bahagian pertama yang akan membusuk perut. Sebab dalam tu ada saki-baki makanan dan sebagainya, gas dia akan kembung-kembung pecah. Lepas tu akan meleleh cecair daripada mata, keluar daripada hidung semua. Tak tahu. Itu kebanyakan jenazah lagu tu. Tapi ada jenazah-jenazah yang dipelihara oleh Allah, antaranya jasad para nabi dan para wali-wali Allah dan orang hafal Quran dan juga ahli salawat. Ahli salawat pun termasuk. Siapa yang istiqamah baca salawat satu hari 1,000 kali, maka jasad dia tidak akan reput dalam kubur tu. Walaupun dia tak hafal Quran, walaupun dia baca Quran. Salawatlah. Kita bukan takat dalam surga, badan kita bagi tak mau bagi busuk betul tak mau. Tak mau busuk. Orang korek tanah kubur. Kubur tak cukup. Kawasan tak ada nak tambak tak mana, tak ada takkan lempah sungai dan laut ke? Tak ada tempat kan ni. Kena korek dalam kubur lama. Berapa tahun sekali dia korek? 4 tahun ke berapa tahun baru korek pula. Korek tanam jenazah baru. Jumpa mayat kita. Bayangkan orang sebut mayat kita lepas pada tu famous kita. Bukan famous di dunia ni, bukan famous atas urusan dunia. Famous untuk urusan akhirat. Orang jumpa jenazah kita balik elok. Dia pateng dah aku ni. Jumpa depa duk korek itu belaga ni. Dia akan kiang gitu belaga ni. Bila belaga tu koyak kain, darah meleleh. Darah meleleh dia tanam baru tadi. Jenazah ada begitu. Darah meleleh lagi, siap panas lagi darah tu. Macam baru tanam lagi. Macam tak mati. Duk hidup, tidur saja. Kata macam tidur. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan jenazah kita begitu. Ni daripada awal meninggal nak mandi pun kerana siap. Dia kalau hak mulut dia jaga tak apa tukang jenazah ni dia mulut besiak ni. Mulut payah ni satu kampung ni apa? Kan? Kerah dia kata jenazah tu kerah lah dia nak kepok. Tarik tangan tak lepas apa semua kan. Saya tak mahu lah minta jenazah kita lembut lah ya Allah. Takutlah. Kita dosa kita banyak, kita tak tahu kita mati pun kita takut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Sementara tidak lama lagi akan menjadi bangkai yang busuk. Seandainya ada sedikit kebaikan dan kelebihan, itu hanyalah kurniaan Allah. Kalau ada kebaikan kita, Allah lah bagi. Kalau kaya, Allah bagi. Kalau soleh, Allah bagi. Kalau ada ilmu, Allah bagi. Allah bagi semua. Kita tak ada apa, kita asal kosong. Kita macam botol botol plastik ke botol kaca ke botol ni, botol yang dah ni. Dia kita beli botol ni untuk apa? Kita nak botol ni, kita nak isi dia. Maka orang beli botol ni ada harga sebab apa yang diisi dalam dia. Dia tak ada apa. Botol ni kita kata secara umum, janganlah betul sangat, memang ada harga juga. Orang boleh jual botol ni remuk-remuk, tapi secara umum seolah tak ada harga. Kecuali apa yang diisi. Tengok ni, berubah air mineral tu ni, harga dia apa? Saya mengupang besar ni. Ali mengupang besar ni, Ali mengupang. Kalau saya isi minyak petrol jual mahal sikit. Kalau saya bubuh dalam ni air zam-zam mahal sikit. Kalau saya bubuh dalam ni madu mahal. Kalau saya bubuh madu yang mahal pula, madu Yaman tu mahal lagi. Tengok, dia tak ada apa. Kita beli dia dan harga dia berubah kerana apa yang diisi. Kita bukan dapat, kita kosong rasa. Allah bagi kita ilmu sikit, orang hormat kita. Orang hormat kita bukan ilmu kita, ilmu apa? Ilmu Allah bubuh di kita. Nabi Adam dulu, malaikat bukan hormat. Allah ajak Nabi Adam ilmu. Sampai Nabi Adam tahu lebih daripada malaikat-malaikat. Lah kali malaikat pun mengaji dengan Nabi Adam pula. Pasal apa Nabi Adam mulia? Allah muliakan Nabi Adam, bagi ilmu kat dia sikit. Macam tu lah kita pun. Kita boleh buat baik, Allah bagi kita. Kita boleh sembahyang di masjid, Allah bagi kita. Boleh baca Quran, Allah bagi. Tak semua apa, Allah bagi semua. Maka tak ada lah semua. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad lagi dia kata. Dan dia tidak mempunyai keupayaan dan kepandaian untuk memperolehi sifat itu. Dia tak ada mampu nak peroleh sifat itu. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sewajarnya dia merasa takut untuk bersifat sombong terhadap makhluk Allah. Justru kelebihan itu adalah anugerah Allah. Oleh itu tidak mustahil kelebihan itu akan dicabut kembali oleh Allah kerana rosaknya akhlak dengan menyamakan dirinya dengan sifat Allah yang maha berkuasa lagi maha mulia dan kebesarannya. Hak tu Allah Ta'ala bagi pinjam. Kalau hang sombong, takutlah. Takut tuan yang bagi pinjam tu minta balik. Anda minta balik, tak rasa boleh bagilah. Di dunia ni siapa bagi lagi kepada Allah? Allah aja. The only one, the only source, satu-satunya sumber, dia yang bagi. Kalau dia tak bagi, tak ada siapa boleh bagi. Kita baca lepas pada sembahyang, setengah-setengah rajin baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma, Tuhanku, la mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh halang barang yang kau bagi. Wa la mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi barang yang kau halang. Wala radda lima qadaita, tak ada siapa boleh ubah barang yang kau tertentu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tak ada siapa boleh bagi kebaikan kecuali yang memiliki kebaikan itu engkau ya Allah. Tak ada siapa boleh bagi. Itu iman kita betul tak? Tak ada siapa boleh bagi kecuali Allah. Kalau dia bagi, hang sombong, tidak mustahil yang bagi hari ini boleh tarik esok balik. Habis hilang. Sekelip mata. Fir'aun tenggelamkan dia seorang, habis dengan dia punya pembesar, tenggelam habis. Kita cuma tinggi nampak piramid-piramid, kesan-kesan dia kucing besar tengok lebat. Kucing lah apa, piramid tinggal segi tu apa semua tu. Tinggal tu lah. Habis semua dia. Orang jumpa balik pun jasad dia yang Tuhan selamatkan laut bawa pergi ke tepi, bubuh di awik tu jumpa duk kering lagu tu kan. Hal lain semua tenggelam dia. Tubuh Tuhan selamatkan jasad dia hanya untuk memberi ingatan kepada manusia. Ni penghujung. Lah ni lagu dia. Dulu kaya-kaya. Qarun tenggelam dalam perut bumi. Siapa-siapa yang sombong, maka Allah Ta'ala akan ambil balik apa yang dia bagi. Itu kita kena ingat, no? Kemudian dia kata apa? Sifat riak pula yang dimiliki oleh seseorang adalah suatu tanda bahawa dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk, dan mereka tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhannya. Ini riak pula. Penyakit pertama sekali sombong. Yang kedua penyakit hati yang bermasalah ialah riak. Apa riak? Tulis sikit tarikh riak. Riak ialah, bagi betul tak ada selagi salah faham, kita hukum tak kena. Riak ialah seseorang melakukan
seseorang melakukan amal kebajikan untuk mendapat tempat dalam hati makhluk. Itu riak. Riak bukan menunjuk-nunjuk kan. Amal orang nak pegang riak tu menunjuk. Tu bukan tak betul. Sebab kalau kita silap pegang, saya kalau tunjuk semua riak, ayo, tak itu salah. No, sebab ada takah kita kena tunjuk benda kita buat supaya menghilangkan fitnah. Contoh, sembahyang Jumaat. Takkan nak sembunyi. Bunyi pun tak Jumaat. Kalau hang bunyi, orang kata tak bisa Jumaat. Hak laki-laki lah perempuan memang tak payah. Hang tunjuk. Jadi bukan menunjuk. Riak ni bila seseorang tu dia buat amal dengan niat dia nak dapat tempat hati makhluk, walaupun 1000 tahun, bukan tu lagu, walaupun tak ada makhluk tengok. Contoh, saya masuk dalam masjid, sembahyang duha, hang ada orang tengok. Berarti ada siapa-siapa tengok. Siapa pula orang kampung yang boleh tengok cerita saya aku boleh. Dia pun masuk apa semua usalli sunnatul duha begitu kan. Dalam masjid ni dia kata tak akan masuk. Daripada dia takbir sampai dia salam, dia duduk harap dan siapa-siapa kita tengok. Cah kita tengok, ui, dia main dua. Dia nak buat lah 4 rakaat lagi tambah lagi. Kenapa tengok? Seorang-seorang dia ada dikira dia. Pasal apa? Dia niat tadi. Buat ibadat kerana hendak mendapat tempat hati makhluk, walaupun makhluk tak ada. Ataupun dia sembahyang dalam rumah dia, tak ada siapa tengok. Dia baca Quran. Dia baca Quran, dan dia kata, ish, kalau orang tahu aku baca Quran sampai tahun ni, tentu dia berpuji aku. Ada tak makhluk tengok? Tak ada siapa tengok. Tapi dia nak tak lagu tu, maka dia riak lah. Itu riak bukan menunjuk. Riak ialah menghendaki tempat hati makhluk bila hang buat ibadat. Sama ada makhluk nampak, makhluk tak nampak, makhluk tahu, makhluk tak tahu, hang ada niat lagu tu, itulah riak. Bila riak, amal hang habis. Pahala tak ada. Boleh? Menunjuk tak mesti. Satu orang untuk guru, dia nak tunjuk kat anak murid dia cara-cara semayang dan sebagainya. Dia kata, saya semayang, apa tengok saya semayang betul macam mana. Saya semayang sunat duha macam mana. Saya semayang ini macam mana. Saya baca Quran mana. Itu riak tak? Tak. Sebab tu tak dia pakai menunjuk. Ataupun seorang ayah, dia tiap-tiap dia sedekah, dia tunjuk depan anak dia supaya anak dia belajar, nanti lama-lama lekat tabiat anak dia sedekah. Apakah ayah tu dia kira? Tak. Orang kita ni tak faham. Sembunyi ni ada part sembunyi tu bagus. Ada part tunjuk bagus. Satu orang pemimpin, kalau dia rajin pergi masjid, dia tunjuk dia pergi masjid, itu bagus. Pasal apa? Orang baru boleh ikut dia. Pahala dia lagi besar. Pasal akan ada orang ikut dia belakang. Faham tak? Jadi bukan semua menunjuk tu dipanggil riak. Takrif riak apa? Buat amal ibadat nak dapat tempat hati makhluk. Tunjuk amal tidak salah kalau dia tunjuk dengan niat supaya ramai orang ikut dia. Sebab tu tuan artis, saya bagi misal, artis pemimpin dia paling masyhur. Dia pun kalau buat satu amal baik, dia pun share dalam Facebook dia bau. Hari ni saya pergi kelas ustaz sekian-sekian. Dia artis tapi dia pergi mengaji. Atau saya hari ni saya baca surah Al-Mulk, dia pun jom kawan-kawan kita baca surah Al-Mulk. Tengok orang-orang kita yang tak mengaji, komen di bawah tu, riak, habis amal. Dia tak cerdik. Hang tak mengaji dia, you stupid. Dia. Bila dia artis ni buat amal, dia tunjuk orang itu bagus. Sebab ramai orang akan ikut. Artis ni tuan, dia buat sikit je. Peminat-peminat dia, orang fanatik dengan dia tu, pakai ikut habis buat. Bayangkan satu artis tu dihabak. Hai peminat-peminat saya, jangan lupa salawat pada Nabi hari ni nak. Lepas tu pakat-pakat bawah tu salawat. Berapa ribu orang salawat bawah tu. Pahala saja kat dia. Lepas tu gunakan kedudukan kita kalau kita masyhur. Gunakan tempat kita dan sebagainya untuk ajak orang kepada kebaikan. Itu bukan riak. Dengan niat ikhlas nak ajak orang supaya buat baik. Bagus. Tapi kalau dia niat memang nak nama, itu kira lain. Itu memang riak. Faham tak? Jadi bukan mesti menunjuk itu dia. Saya nak betul itu je. Takut lagi dia pegang kalau tunjuk riak. Jadi susah. Cuma kalau dia orang awam, hati dia tak apa nak kejar lagi, dia akan tunjuk dia rosak, maka jangan tunjuk, sembunyilah. Untuk dia itu lebih afdal. Nabi sebutlah hadis, salah seorang daripada manusia yang mendapat naungan aras di hari kiamat, satu orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tu kiamat, makna kata orang dekat atau sebelah-sebelah, bukan sungguh-sungguh. Dia bodoh.
Abang. Oh, kalau tadi ada sembunyi tak baik. Dia bodoh. Ini bodoh ni bodoh. Dia pun belakang ni. Bukan lagu tu. Adik. Ni sembunyi pada belakang ni. Oh, dah keluar. Supaya tak nampak. Bukan lagu tu. Itu kiasan. Mana kata yang sebelum pada dekat. Oh, memang ada orang sedekah. Ahli kelaga dia tak tahu. Orang tahu kata dia sedekah tu, paling mati. Tok Imam bocok. Tok Imam tak apa lah lepas pada tu. Sebab memang kita kalau orang meninggal, disuruh kita buka contoh baik-baik dia. Hak buruk simpan. Susut telan lagi. Habis. Dengan pergi buka. Hak baik kita cerita pun habis. Lo tahu tak sebelum ni masjid kita ni, tiap-tiap kali nak buat kutipan untuk majlis ilmu ke apa buat makan-makan, dia sembang paling banyak kali pun tak ada. Tapi dia tak pergi hak apa-apa. Ada orang kalau saya kenal, dia suka buat sembang masjid. Kapet masjid apa semua dia orang kaya. Kapet masjid yang mana tak kenal apa kat dia. Dia abang kata imam, tolong jangan hantar kat siapa-siapa. Jangan hantar. Oh, ikhlas betul. Dia tak mau hantar. Kalau kita, dia tak besar lagu tu, tapi kalau boleh hantar, bila sebut dalam pengumuman hari ni sumbangan yang begitu banyak ini disampaikan oleh Datuk kita, Datuk Kasim, contohlah. Saya boleh sebut nama orang ni. Datuk Kasim bin Ahmad gitu. Kawan tu pun dia nak abang tak ada apa. Padahal kawan tu suka. Dalam ni je tu. Hak luar. Ada bangsa munafik tu. Dalam ni tu orang lain nyakit hati tu. Dia nak nama. Hak ni dia abang, jangan bagi tahu. Kali tu Tok Imam pun terlepas cakap, "Pi abang, dia dah buat sumbangan banyak kali tu. Pi abang." Dia tahu dia tak buat sumbangan banyak kali di masjid lain pula. Punya dia jaga hati dia. Oh ni orang ikhlas betul ni, orang ikhlas betul. Semoga kita hadap bila dia kata apa salahnya aku buat sumbangan nak disebut-sebut, nak di tu dia kata. Sayang. Rugilah kan. Amal tu patut hang boleh tuai di akhirat esok. Tuai di dunia dah dapat pujian dah kan tak dapat. Tu. Hak ni lebih apa? Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk dan mereka tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhannya. Barang siapa yang beramal soleh dan amat mengharap orang lain mengetahuinya agar ia diagungkan, maka dia adalah seorang yang riak, menunjuk-nunjuk dan jahil. Siapa-siapa yang buat amal sebab makhluk, dia nak tunjuk kat makhluk walaupun dia buat amal soleh eloklah zahir itu, tapi hati dia tu tak betul, niat dia tak betul. Dia nak tunjuk kepada amal tu kepada orang lain, dia jahil dia tu. Rugi. Pasal apa? Makhluk ni dia tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat sikit pun tak boleh. Dia tak boleh bagi. Syurga tu bukan makhluk punya, syurga itu Tuhan punya. Bila hamba ibadat sebab makhluk, syurga tak dapat dah. Bukan tempat. Syurga ni bukan makhluk punya, tak dapat dah. Kalau hamba untuk Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala akan balas. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kami akan balas kepada mereka dengan syurga atas barang mereka sabar, dengan barang yang mereka sabar, harira, syurga yang penuh nikmat kami balas mereka. Tak sabar, nak dapat balasan cepat, nak suruh orang puji, hang dapat sini. Syurga tak dapat. Syurga dekat Tuhan. Kalau hang minta kat makhluk tak boleh bagi. Syurga ni hak Tuhan punya. Kalau buat amal, jagalah niatmu supaya ikhlas kerana Tuhan. Hanya semata-mata nak dapat redha daripada Tuhan. Tak maling gitu. Berarti tu Fatihah. Matlamatnya hanya dunia. Matlamat orang-orang macam ni nak dunia. Nak nama semata-mata. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan pujian orang lain dan upahan yang diberikan. Nak tahu orang zuhud apa tak? Zuhud. Zuhud tulis sikit. Kita dengar orang sebut zuhud, tutup muka ustaz-ustaz tu banyak sebut zuhud. Zuhud tu apa dia? Zuhud ialah dingin hati. Dingin hati. Dia takrif bagi kita tahu sikit lah. Dingin hati atau berpaling hati dari mencintai dunia. Dari mencintai dunia. Sedangkan ia boleh memilikinya. Sedangkan ia boleh memilikinya. Zuhud. Macam mana zuhud? Tak ada apa? Zuhud ialah
Dingin hati atau berpaling hati dari mencintai dunia. Sedangkan dia boleh. Itu zuhud. Zuhud macam ni. Orang tu dia boleh ambil dunia. Ada jalan dia nak ambil dunia, tapi dia berpaling, dia tak mau. Sebab apa? Dia cukup dah. Cukup dah. Itu zuhud. Orang yang nak pujian orang ni, makna kata dia tak ada sifat zuhud. Orang zuhud dia tak mau pujian makhluk. Cukup dah pujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tahu saya amalku. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah sebagai saksi amalanku. Aku tak mau lain. Buat apa? Makhluk tadi tak dia bagi apa? Aku nak balasan ni daripada Allah di hari kiamat. Aku nak minta Allah yang balas. Kalau makhluk balas dah sikit, sat pula. Sementara kina pula daripada makhluk. Kalau Allah bagi banyak, lama, kekal pula. Dia akhirat esok mahligan dalam syurga selama-lamanya. Bidadari selama-lamanya. Makan minum syurga selama-lamanya. Mahal, tak ada benda kita boleh bayar. Kalau kita ada duit yang mahal, kita nak pergi cari hotel yang paling mahal di dunia ni. Hotel Langkawi ni pun semua padu-padu ni. 6 bintang ada 6 bintang. Ada apa dah 6 bintang, 6 bintang. Dia tu Westin apa ni? Saya rejis sampai tak kita? 6. Oh, 6. Tak tahu ke mana. Oh, mahal sampai tahun mana kita tak tahu lah. Kita nak masuk 3-4 pun kita pun harga dah. Dah teruk-teruk dah harga ni. Sampai 6 ni. Semalam berapa tu harga dah? Saya rejis berapa ni? Saya rejis ada 324 ribu dah. 20? Oh, masih 24,000 tidak semalam. Esok nak balik tu peluk je dah. Tayak dah gitu. 24,000 datang bodoh apa? 24,000 ni nak keluar nak peluk je dah tak tahu. 24,000 ni tidak semalam. Nak tidur pun sayang. Pasal oh, tak tahu dia buat ni kot apa? Hotel dalam laut. Macam mana tak? Ada tidak itu apa ni? Ni lupa ke apa tu? Pergi tidak dia tajuk hotel dalam laut. Tuan-tuan buka tirai tu ikan jerung depan dah. Dalam laut ni, tirai. Harga berapa tak tahu. Allah, ni 24,000 semalam. Cari hotel paling mahal tu depan tidak balik Maldives. Maldives tu bukan boleh mahal kot. Dia tak tahu tu berapa ribu. 250,000 semalam. Berapa? 250,000 semalam. Studio hamba apa orang tu Hamba tidak ada bohang boleh tidak punya mahal. Tak ada tempat yang cantik macam dalam syurga kita nak jumpa nanti. Dan tak boleh bayar dengan duit ni. Allah Ta'ala tak suruh bayar. Kalau hamba bayar, mampu tak boleh bayar. Buat amal soleh. Ikhlas aku bagi. Itu dia cerdik. Tapi banyak orang tak percaya. Tu saya kata kalau Tuhan tunjuk, memang semua beriman tak aci lah kata. Ni dia percaya. Percaya ni hang tak nampak tapi hang yakin. Tu percaya. Kalau tunjuk dah, memanglah percaya. Bukan kita yang sebut dari tu dah. Sarabanan, Murugam, Ahok, Ahmed, Ahlong, Abeng, semua man. Semua man ni mengaji di Cina pun kan. Kental lepas belakang. Depa ni awak ni. Gelap pendek pun ni. Allah selamat. Tapi Tuhan tak tunjuk. Itulah iman. Percaya tak aku? Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata siapa-siapa yang tahu pahala semayang jemaah di masjid, nescaya dia akan datang ke masjid walau dengan merangkak. Merangkak dia mai, bukan jalan, merangkak. Syarat siku-siku tak tahu. Merangkak. Mai juga kalau dia tahu apa yang dia dapat, tapi dia tak percaya. Cuba Tuhan tukar bentuk duit dan dapat segera. Seorang satu dapat envelope tepi-tepi tu, duit sungguh. Hang tengok semayang dalam kolah. Tak celui dalam kolah tu nak semayang. Letak rokok layang. Ni sungguh-sungguh lah kalau Tuhan tak terbaik-baik. Oh, ni Tuhan tu. Tak ada tempat dalam kolah. Berdiri tak apa, layak dekat ni kolah gitu. Dia rokok-rokok. Sujud, tengah sujud. Beriman lama. Kaki lah. Mati tu lah. Dia main-main balik ke orang tu lah. Mati lah tu. Mati orang main. Ni kalau tebal-tebal tu orang main. Orang tak percaya. Ni, kita mengaji ni ada pahala ni. Pahala besar. Pahala besar. Sampai orang kata Sayyidina Ali. Sahabat lain tanya. Tabi'in tanya Sayyidina Ali.
Kalau hang ada masalah beberapa saat lagi untuk hidup. Saya mati ni, hang tahu. Malaikat berkata, Ali, hang ada beberapa minit lagi saya akan mati. Apa yang hang nak buat? Amallah hang. Kata Sayyidina Ali, nescaya aku cari majlis ilmu. Sebab pahala majlis ilmu ibadat lain tak boleh betul. Tapi dah duduk lama-lama lenguh-lenguh. Sabarlah. Sabarlah. Hang tengok drama dia kata drama tak apa ustaz, duk tak share boleh pelip kepok, lipat balik apa semua. Ustaz, nak abang ustaz, lama sejam saja aku baru cakap. Ustaz mengajak lebih. Ada dah. Bangsa. No. Pasal tak nampak, kalau nampak dalam riwayat sebut ulama kata Al-Habib Umar bin Abdul Rahman apa tak kata. Majlis ilmu dia sebut hari tu. Siapa-siapa sebut ilmu, satu nafas dah. Dia tarik nafas dalam ilmu. Dia lepas pahala dia seolah dia istighfar 100,000 kali. Satu nafas. Kita takkan senapah yang ni kata dia. Dia masuk duduk tu. Dia tahan. Datang kepoh dah kat orang. Dia nak lepas sekali ya. Baru ustaz cakap sikit dia biru muka kenapa? Kita berapa kali nampak nama dia ni. Nabi sebut masuk majlis ilmu ni. Nabi kata siapa-siapa yang masuk dalam satu majlis ilmu, duduk walau beberapa ketika dia masuk saat. Tapi kena buat saat tu. Walaupun saat aku dah dapat pahala besar, dah saat besar. Lama duduk lama-lama. Dia dengar saat pun dapat. Betul-betul dia 4 hari dah. Dia main masuk saat, aku cakap 5 minit, dia start dah balik. Dia dah buat betul macam saya esok kata dah pancing. Aku cucuk hari tadi dia duduk orang lagi. Ni Allahumma salli Muhammad. Nabi kata siapa-siapa masuk majlis ilmu, walau beberapa ketika dia masuk, dia mendapat pahala seperti solat sunat 1000 rakaat, iring 1000 jenazah, ziarah 1000 orang sakit. Ya Allah, ni semua pahala tiga-tiga Nabi sebut ni. Ni semua pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar tiga-tiga. Hanya duduk dalam majlis ilmu sahaja. Tu kelebihan mengaji. Tu pun orang tak mau mengaji juga. Pasal apa? Saya kata bukan duit. Bayangkan Tuhan buat begini. Siapa-siapa yang main majlis ilmu walau duduk berapa-berapa ketika akan dapat RM1,000. Saya kata tadi. Ni penuh ni. Ni. Saya mengajak begitu. Ada apa? Lanjut. Ada. Saya kena dah cari ni. Sila kami ni teruru pun. Penuh. Tapi banyaknya orang tidak beriman. Itu bicara dia tak percaya dengan Allah Ta'ala. Dia tak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mulana, dia kata orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan puja orang lain dan upah yang diberikan. Dia percaya sungguh pada Allah dan dia zuhud pada manusia. Dia tak perlu kepada makhluk. Dia dingin hati dia, berpaling hati dia pada cinta pada dunia. Dia tak mau pujian, dia tak mau kemasyhuran. Maka orang macam ni dia tak tergerak, dia tak kalut, dia tak tenggelam dengan puji orang. Orang puji boleh tak masalah. Tapi kalau orang yang di dunia, kalau orang puji tu lagi jadi. Sembahyang duha saya 2 rakaat. Kena orang puji tu esok 8. Mau kalau puji lagi 12. Puji sikit lagi 20 rakaat tarawih terus. Semangat orang puji. Tapi kalau orang ikhlas, orang puji pun dia lagu tu, orang celah pun dia lagu tu. Tu adalah orang ikhlas. Sayyidina Ali kata kalau nak tengok orang ikhlas senang je. Kalau orang puji dengan orang celah dia sama, dia takut tu juga, maknanya dia ikhlas. Dia bukan buat orang. Tapi kalau orang celah tak buat apa tu. Mengaji konon. Bukan bagi terang mana dia tak mengaji dah. Tak ikhlas. Orang ikhlas ni orang celah pun dia pergi juga. Tak apalah tu memang tak sempurna lagi. Aku duduk tengah majlis nak betul dia aku lah ni. Aku mengaji ni sebab hang. Aku mengaji sebab Allah. Aku ada dapat redha Allah Ta'ala. Manusia nak celah aku, celahlah. Esok di akhirat yang terhukumkan manusia Allah Ta'ala. Dia yang akan menghukumi aku. Mudah-mudahan dia terima amal aku. Tu ikhlas. Ni kalau puji lagi semangat. Kalau ustaz mengajak pas maghrib, pas asar sampai lah. Kalau puji. Kalau celah tak main terus. Mana kata ikhlas. Tak ikhlas buat kerja. Tu tak? Allahumma salli Muhammad lagi. Namun sebodoh-bodoh manusia membuat amalan akhirat sekadar untuk dunianya. Ya Allah, dia bodoh. Pasal apa bodoh? Ni. Orang cerdik ni bukan takat akhirat jadi akhirat. Dunia dia buat menjadi akhirat. Dunia. Dan tuan-tuan, akhirat ni semayang saja ke akhirat? Zikir saja ke akhirat? Selawat saja ke akhirat?
masuk akhirat dah. Lipat baju akhirat dah. Basuh baju akhirat dah. Basuh kereta akhirat dah. Hantar anak sekolah akhirat dah. Pergi kerja akhirat dah. Semua akhirat kalau orang tu mengaji. Dia ada ilmu semua dia akhirat. Orang cerdik ni akhirat. Dunia jadi akhirat. Orang bodoh ni dunia. Dia tak kerti nak buat jadi akhirat. Akhirat jadi dunia orang. Dunia memang dia keluar cari dunia tu memang dunia nak kaya. Siapa-siapa keluar kerja niat dia nak kaya, memang semua pekerjaan dia Tuhan tak berkahi. Dan Nabi sebutlah hadis, siapa-siapa yang dia bangun tidur, yang mula-mula dia fikir dunia, Allah Ta'ala kata, aku akan cerai beraikan urusan dia. Jadi berselera habis. Dan aku jadikan pakir di antara dua mata dia. Apa mata dia? Dia secara tak cukup. Dia rasa papa itulah. Dia buat aku ni, dia papa. Bukan papa mama tu, papa ni miskin. Papa dia saya perempuan kan, dia papa pula. Bukan dia bodoh. Papa tu miskin. Dia tak cukup. Dia kerja aku ni tak cukup. Buat aku ni tak cukup. Buat aku ni tak cukup. Tak cukup setia. Padahal dia usaha gini-gini. Siapa-siapa yang dunia jadi tujuan dia, Tuhan akan buat untuk dia. Tapi kalau dia keluar cari rezeki, ya Allah, aku keluar cari rezeki ni untuk nafkahi keluarga aku, bantu ni aku, bantu suami aku niat ni ikhlas kerana Engkau, ya Allah, terima. Ibadah semua, penat semua Tuhan kira, gugur dosa dia. Nabi kata siapa yang keluar cari nafkah, mata orang lelaki, dia keluar cari nafkah kerana Allah Ta'ala nak menyempurnakan hak-hak keluarga dia, dia niat kerana tu. Nabi kata dia balik rumah dalam keadaan penat, gugur habis semua dosa kecil. Padahal dia kat Isipah tu dia pergi cari rezeki, gugur dosa kecil. Sebab dia penat cari rezeki. Mana akhirat? Tapi kalau orang tak cerdik, akhirat dunia jadi dunia dah. Dia keluar cari rezeki sebab nak kaya. Akhirat ini dunia juga. Nak nama, nak puji, nak masyhur, nak apa? Dunia juga. Tu Sayyidina Umar kata, berapa banyak amal akhirat rupanya, tapi jadi dunia kena niat. Berapa banyak amal dunia rupanya, jadi akhirat kena niat. Oh, niat ni dia boleh berubah. Sampai ulama menyebutkan rubba amalin saghirin tu'zimuhu niyah. Boleh jadi amal tu kecil tapi bertukar ini besar sebab niat. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amal yang besar tusghiruhu niyah, dikecilkan dengan sebab niat. Niat tu ubah. Jadi macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Misal orang perempuan ni pahala senang dapat. Misal dia suami dia balik kerja, dia bantu ayah. Saja tu suami dia balik kerja, ayah suami dia sukalah kopi apa macam. Dia kata abang balik kerja main minum dulu tak. Di dalam kitab sebut, siapa-siapa yang bancuh air untuk suami dia, bancuh suruh ayah kat suami dia tu, bagi suami dia minum, dia mendapatkan pahala 12 haji mabrur. Bancuh ayah, bagi minum ayah. Saya nak tanya, sembahyang sunat kita buat sembahyang sunat tu dengan bancuh ayah mana? Lelaki tu kecil manis tu. Dia kerja bancuh. Lepas jumpa dia baca. Tak. Dia kerja dah nak kubur pahala. Hak tu pun cerdik lah sama. Dia tak cerdik langsung. Kawan tu dah kecil manis dah. Nak cerita kata dia raih suami tu. Bukan ni. Abang, ayah abang. Minum tak? Tak apalah. Kawan mengaji kan? Kawan tu mengaji. Kawan tu mau mengaji semangat lah. Kawan tu tak apalah raih. Bila dia baca ayat dia mau minum. Duduk sat. Tengok TV 5 minit. Abang, minum abang. Dia kata aku mau minum lagi. Abang. Suami dia malam ni tunjuk anak ayah. Biasa. Kencing tak mati. Dia tak mati. Nak dia kata kencing. Tak boleh. Dia kata, hang kalau buat lagu ni rosak berpinggang. Janganlah sampai tahu tu. Nak cerita pahala saja. Tahu? Pahala. Dia sampah dalam rumah dia. Sampah. Rumah dia lah, rumah orang mesti. Rumah dia. Dia sampah. Tak boleh. Sapu. Dia buat lah lampu. Dia sampai sapu dalam rumah tu, niat dia untuk khidmat pada suami dia, bagi suami dia selesa. Niat. Ulama kata seolah-olah dia dapat pahala sapu sampah di meja haram. Pahala besar. Hanya kena niat. Tu kata kalau orang kata bab tu baru baca ayat masuk lagu mana pula. Hak lebih sulit. Sebab kaedah kata al-jazaa daripada taat Tuhan balas ikut penat, lagi teruk lagi dah. Dia masak banyak pula.
dia makan. Kata teriak tak boleh ha. Dia kata ustaz ajak ilmu apa ni? Dia apa? Suami saya mati pi dah. Pasal apa? Saya nak jabu setalam. Subuh setalam tu. Hang tu yang bodoh. Aku habaq pahala banyak. Aku kan suruh masak tak habis mati. Suami dia nak masuk rumah. Pintu tak lepas kena orang tolak. Kosong tak nak dah. Jamu tak faham. Oh nak cerita pahala sah je lah. Betul tak? Kalau orang faham, ibadah ni bukan semayang saja. Hang buat baik kepada orang. Hang buat baik kepada anak-anak hang. Beli baju kepada anak. Masak yang sedap-sedap untuk anak. Itu semua ibadat. Bahkan pahala dia lebih besar daripada semayang sunat. Lebih besar daripada baca Quran. Lebih besar daripada zikir. Tapi orang tak faham. Bila dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, Allah, suami tu luput pahala. Kalau suami pula isteri tu luput pahala, hang penuhi perkebunan tu luput pahala, anak-anak tu luput pahala. Bukan semayang sunat tu luput. Ni pahala paling besar sekali. Kalau kita duduk dengan mak kita, berbakti kepada mak di rumah kita. Kalau kita duduk dengan tok guru kita, berbakti kepada tok guru tu pahala paling besar. Tapi orang tak faham. Kalau orang mengaji tak ada masalah. Taman duduk itu sumber. Seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah SAW. Sayyidatina Fatimah ni, dia malam dia guna untuk ibadah. Ketika Sayyidina Ali tak perlukan dia, mana tak mau pakai dia malam tu, dia minta izin nak sembahyang sunat, nak ibadat kepada Tuhan. Tapi kalau lain daripada tu, kalau Sayyidina Ali, dia lah sampai Rasulullah tengok Sayyidatina Fatimah dia menangis sebab dia buat kerja berat, dia buat kerja teruk untuk nak layan suami dia. Dia sendiri yang pergi ambil apa gandum tumbuk sampai tangan dia ni lecak kadang-kadang ni, tangan dia sampai orang kata apa? Luka sebab tumbuk. Dia Sayyidina Husain tang ni, Sayyidina Hasan ni dia dukung lagi. Buat dia teruk sampai bila Sayyidina Ali nak minta Rasul nak kahwin lain, nak kahwin yang kedua. Dan dia tak boleh. Pasal apa? Pasal Fatimah ni macam 4 orang perempuan buat kerja. Buat dia teruk. Lubuk tu puteri Nabi kita Muhammad, tengok macam mana dia layan. Dia layan Sayyidina Ali. Sampai Nabi pernah kata kepada Sayyidina Fatimah, Nabi ajaknya, wahai Fatimah, kalau sampai hang mati dalam keadaan Sayyidina Ali tak reda pada hang, hang ada buat benda tak kena pada Sayyidina Ali, suami hang, aku tak mau sembahyang jenazah hang. Tu Rasulullah kata. Pada dia didik anak dia bukan sembahyang saja. Kalau hang isteri jaga baik-baik suami, buat yang terbaik. Itu agama yang ajak. Faham tak berarti? Betul saya kata kalau orang cerdik semua benda jadi lubuk pahala. Kalau tak reti, tak reti. Tak ngaji. Allahumma salli ala Muhammad. Betul siapa lagi? Betul dia kata? Sepatutnya walaupun dia tidak berupaya untuk berlaku zuhud, cukuplah dia mencari dunia dengan memohon restu kepada sang pemilik dunia yang Maha Esa. Kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, kita nak zuhud macam wali-wali jenis yang tak apa ambil dunia sangat, banyak ibadah kepada Tuhan, tak mampu, kita tak sampai tahap tu, kita masih nak mencari dunia, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai kita lupa minta restu daripada Tuhan yang beri rezeki kita. Boleh nak cari rezeki, boleh, silakan, asal halal. Haram syubhah kena tinggal, halal boleh. Tapi jangan sampai lupa kepada Tuhan yang bagi dunia kat hang. Maksudnya apa? Semayang hang, jangan tinggal kewajipan, syukur kepada Allah yang telah memberi kepada hang apa yang hang minta. Banyak orang dia minta bukan main lagi, ketika dapat lupa pada Tuhan. Tu banyak manusia. Bukti dia apa? Bukti dah nak ikuti senang. Betul? Tak ada doa makan. Cuba baca tak doa makan tadi. Pandainya ada nak cikgu. Pandainya. Pandainya. Terjemahan dia. Kami dari neraka. Kan? Ayah dia tak baca doa makan. Ayah dia ni suruh gitu ya. Anak dia tak ada kapasiti. Kawan dia belajar. Kalau itu ayah dia pun nak makan, hai ayah, dia kata, tak boleh. Cikgu ustazah ajak kat tadika kena baca doa dulu nanti Tuhan marah. Baca. Ayah baca lah, ayah kata kelaga. Cikgu kata ayah kena baca. Ayah nak bagi hang belajar. Macam ayah kata wahala. Kawan angkat tangan. Dia tu mana dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dia kata malak dia cakap. Aku lampak lah ni dia buat rentak lagu tu mana lama. Allahumma barik lana fima razaqtana
wa qina azabannar. Amin. Kau aku perak sapu ayah pun. Bubuh nasi. Ambil lah dah. Ya Allah. Kalau ni ambil ikan bubuh dengan kacang mana? Tak balik. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau beri kepada kami dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Amin. Saya jemput makan ayah, jemput makan ibu. Ajak-ajak. Kau apa tak apa dah? Amin. Serak. Saya belajar tadi. Tak makan ayah itu. Tak makan dah. Ni celuk yang belajar. Berat dia macam ni. Apa? Tahu. Saya nak bukan abang aku dia. Saya nak abang dia. Siapa tahu doa lepas makan? Mujok. Tapi kebanyakan orang dia tahu doa sebelum makan, dia lupa doa selepas makan. Pasal apa? Itulah dalil manusia. Dia pandai meminta, bila dapat dia tak erti bersyukur. Kalau dia tahu pun doa makan, dia tak baca pun doa makan. Baru banyak orang sebelum makan dia baca doa makan, lepas dah makan dia baca doa makan, dia baca doa syukur tu. Dia tak baca. Itulah manusia. Nak catat tu ya. Banyak meminta, bila dapat lupa syukur. Cukuplah tu dalil kita. Ada tak tahu terus doa makan lepas makan mana? Doa makan apa dia? Walaupun tak wajib pun tahu. Sebenarnya nak cerita kita patutnya beratnya. Dan kalau tahu mengenang, dah baca apa makan. Pakai bangkit tangan tu dia. Tengok Malaysia. Tadi hang minta, aku dah bagi, aku tumbuhkan. Nak jadi nasi tu berapa banyak hujan turun, berapa kali matahari naik, berapa kali nak jadi matahari tu aku pelihara daripada serangga berapa mana pula. Nak jadi matahari tu mai di pinggan hang masak selesai dah. Tak mentah elok hang boleh makan dengan lauk udang apa semua ni. Lupa dah syukur kepada Allah Ta'ala. Macam tu ya kita. Belum dapat apa lagi baru dapat tu. Tu dah kita belajar bahawa manusia ini Allah SWT senang lupa kepada Tuhan. Senang lupa. Maka dia kata, kalau hang tak mampu zuhud macam wali-wali, macam Pak Sumit sampai tahap-tahap tu, hang nak cari dunia juga boleh. Cari yang halal. Tapi jangan lupa minta restu kepada Tuhan bila cari rezeki. Minta restu kepada dia. Jangan lupa syukur. Jangan tinggal kewajipan hang. Sesungguhnya semua jiwa manusia adalah milik Allah. Dia akan menerima dan mengabulkan apa yang dia harap dan dipintanya. Semua kita hak Tuhan. Apa kita nak, mintalah kat Tuhan. Doa kepada Allah Ta'ala. Hang nak rezeki murah, rezeki yang mencurah-curah, boleh. Minta kepada Tuhan rezeki yang mencurah-curah, rezeki yang luas, tapi berkat. Apa berkat? Ulama-ulama kita ni, dia nak buat apa, dia pastikan berkat. Dia mengajak, dia nak berkat. Dia mengaji, dia nak berkat. Dia punya baju, dia nak berkat. Apa berkat? Berkat ni maksud dia dapat redha. Dalam apa kita buat, Tuhan redha benda tu jadi berkat. Kalau berniaga, Tuhan redha perniagaan kita, berkat perniagaan kita. Kalau mengaji, Tuhan redha pengajian kita, berkatlah pengajian tu. Kalau Allah Muhammad kita beramal, Tuhan redha amal kita, berkat amal kita tu. Apa berkat? Berkat ni bahasa Arab. Asal berkat, makna dia menetap. Barakah. Barakah tu maksud dia menetap. Apa maksud menetap? Menetap maksud dia berkekalan benda tu. Kalau kita buat tu benda tu boleh berkekalan, elok jadi dia, itu tanda-tanda berkat. Alhamdulillah, tengok tok-tok guru kita kadang-kadang pondok dia beratus tahun dia mati dah, pondok tak ada air. Itu berkat. Berkat. Kadang-kadang ada orang Allah SWT kereta dia dah mewah mana, tapi dia nak pergi ke majlis ilmu, dia boleh sampai ke mana-mana dan alhamdulillah Tuhan yang kita elok. Tak mewah tapi boleh pakai dan tak rosak macam kita punya kelaku kereta kita dan boleh guna untuk ibadah. Berkat, Tuhan berkat. Dia punya rezeki boleh dia guna dan melimpah sampai ke mak ayah dia, sampai ke orang jiran-jiran dia, boleh tumpang rezeki dia dan kekal pula. Berkat rezeki. Itu kita panggil berkat. Berkat ni bahasa Arab maksudnya menetap. Kalau terjemah betul lagi tak, dia panggil ziyadatul khairil ilahi. Bertambah kebaikan daripada Tuhan. Tuhan tambah lagi kebaikan. Tambah lagi. Itu nama dia berkat. Faham tak? Itu maksud berkat. Maka Allah SWT bila kita minta kepada Allah, mintalah dunia yang ada berkat dalam dunia itu, supaya tak kena azab di akhirat esok. Dunia kalau yang kita dapat tu berkat, maka kita takkan diazab di hari kiamat esok. Kalau tak berkat, yang tu yang nak kata. Kenapa? Ini macam ni kita pakai tasbih, niatan,
Benda yang kita pakai dalam urusan ibadat, kita nak guna untuk semayang apa, semua benda ni akan menjadi berkah, jadi berkat. Sebab tu ulama-ulama kita, kalau benda dunia dia ada, dia usaha untuk nak guna supaya fikir akhirat. Kalau kita dah guna benda tu untuk hal akhirat, benda tu akan menjadi berkat. Allah Ta'ala redha pada benda tu. Kita kalau selagi tak guna untuk pergi masjid, pergi majlis ilmu, pergi jumpa ulama-ulama, pergi barangkali besar kenderaan tu tak diberkahi oleh Allah. Tapi kita dah guna untuk akhirat, insya-Allah berkat. Baju kita guna untuk semayang, berkat. Apa pula kalau kita guna kerana Allah Ta'ala, kita guna tukar pada hal akhirat, dia akan menjadi berkah. Tu ketilah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi usahakan guna apa yang kita dapat ini dengan cara yang Tuhan redha, dan minta pula kepada Tuhan agar Tuhan berkati. Maka Allahumma salli ala Muhammad, kita akan mendapatkan keberkahan dalam dunia, tidak lalai daripada dunia itu, dan tidak pula diazab akan dunia kita. Dunia dia tidak menjadikan kita ni lalai daripada Tuhan, dan tidak diazab di hari kiamat esok. Kalau tak mampu sampai tahap Pak Sunni lah. Pak Sunni dia lain, dia orang yang betul. Kita orang awam tak sampai tahap wali-wali tu, tak apa, sampai dunia boleh. Tapi dengan berlebih-lebihan sampai lupa kepada perintah-perintah Tuhan. Semayang pun tak ada, apa tak ada. Ada orang businessman tanya saya, dia kata, "Ustaz, kalau kita keluar, saya ni businessman, saya keluar, saya kalau cari barang, tembok pisau tanya tadi, dia Ustaz puluk lagi. Jadi boleh buat jamak, boleh buat jamak. Kalau saya tak dan duduk, tak dan jamak kosong, dia kata, boleh saya qada, saya jamak. Jamak kosong tak dan, lepas tu nak kosong tu nak buat jamak kosong pula. Oi, hang bisnes sampai berapa ribu kedai. Tak kena tu. Kejap dunia ni pada-pada sama. Sampai tahu mana nak kaya ni. Sampai habis berterabak semayang-semayang ni di mana. Ingat, kata kita benar dapat, kita dapat Allah Ta'ala bagi. Kalau kita dah buat lagu tu, tak pelik kalau Tuhan tarik balik ataupun tak tarik balik, dia bagi lagi banyak sampai lingkup. Nama dia istidraj. Hati-hatilah, istidraj ni lah paling menakutkan sekali. Dia bagi tali pelepah lah. Tali, wow ni, dia, kita ni macam wow, terbang tu. Dia ada waktu kena pelepah, ada tu tarik. Kadang-kadang Tuhan bagi kita, Tuhan tarik sikit. Dia tak? Bagi sikit, tarik sikit. Tu cara nak bagi, uang tu kekal, terbang elok. Tapi kalau tali tu kita pelepah terus sampai tak tarik langsung, jadi apa? Tu alamat nak sangkut tak mana-mana, nak ikut tak mana-mana. Itu Tuhan kalau bagi ya, bagi terus ya semua. Flow elok, tak semayang pun rezeki mencurah-curah, tak tutup aurat pun rezeki mencurah-curah, tak pernah mengaji, tak main tak pasal agama pun kaya-kaya. Jagalah. Dia kalau pelepah terus itu tak sangkut. Jadi teka-teka bila Tuhan tarik sikit, bersyukur, tanda Tuhan sayang. Sebab orang tuan ni, tuan wow ni, kalau dia sayang, dia tarik lagi. Dia tarik tu sayang tu. Tarik wow tu tanda sayang ke tak? Sayang, dia tengok lekat pokok sikit kan. Kalau main wow lekat pokok sikit, dia buat apa? Dia tarik sikit, takut lekat. Jadi tarik tu bukan tak suka. Tarik tu sayang. Dia nampak hang lekat, dia tarik je lah. Dia lepas aku tu, sangkut di pokok cempedak tu. Hang punya wow salah satu daripada buah cempedak tu lah. Orang tu sangkut di tu, duduk dia kata, orang tu. Jadi Allah Muhammad, dia tarik tu, dia sayang. Sebab tu wali-wali Tuhan tak diuji tu tak hidup. Dia kalau lama tak kena uji, dia bertakut. Tak tarik langsung ni, dia tak kena ni. Ada apa lagi tu? Kita kalau kena ujian nak marah. Padahal Nabi kata, "Iza ahabba Allahu 'abdan ibtala." Tuhan bila suka tu hamba, dia bagi bala. Wali-wali kalau kena bala, alhamdulillah. Kita kalau kena bala, dia mana? Bala apa pula tu? Ada tak? Kita apa tempat kita? Dia pun kalau kena bala, alhamdulillah. Kita Nabi kita Muhammad sebut dalam itu, putih selipar pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Putih selipar. Lampu terpadam lampu. Pak terpadam. Habis minyak ke apa macam kita elektrik blackout. Inna lillahi. Kita kalau terpadam blackout kita pakai maki dah. Natang bodoh. Dia pada buat kerja apa ni padam ni semua ni. Kan dia macam kita lah orang awam ni. Itu Nabi kita Muhammad SAW begitu. Orang yang sabar. Orang sabar. Bagi semua pun masalah dulu. Macam budak-budak, kalau semua benda dia minta, mak ayah bagi, mak nak kata nak tu nak orang jadi macam anakku Nazali. Ayah mak ni bagi, ani bagi, hani bagi. Tak lama jadi rosak tu. Macam itulah Tuhan pun. Kalau dia tarik sebahagian, dia tanda sayang. Saya bagi banyak kali dah selalu isyarat. Tuhan kalau dia tarik sebahagian daripada kita, itu tanda sayang.
lagi banyak pujian kepada kita, lagi dia sayang. Nabi kita Muhammad sebelum lahir ayah tak ada, lahir tak lama mak tak ada, lepas tu tok wan tak ada, lepas tu pakcik tak ada, lepas tu isteri tak ada, lepas tu anak tak ada, Qasim tak ada, Abdullah tak ada, Ibrahim tak ada, lepas tu Ruqayyah diwafatkan, lepas tu apa dah ni, Ummu Kalsum diwafatkan, lepas tu Zainab diwafatkan, yang tinggal Fatimah yang duduk dengan Rasulullah sampai hujung ya Rasulullah. Tu dia meninggal saja. Pak menakan Hamzah kena bunuh dalam perang. Satu tarik. Nabi kaya kan miskin juga abang dia? Miskin. Tak ada. Nabi miskin tak ada siapa yang dalam ni yang miskin macam saya tak ada. Tidur atas anyaman pelepah kamar. Kita kalau bahasa kita ni, kita anyam pokok nyok tu, buat daun nyok tu, kita anyam, kita buat tikar, tidak ada tu ya. Ada takat la ni yang tidak begitu. Dah. Nabi begitu. Padahal dia pemerintah dunia ni dia. Tidak begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Rahmat begitu cara nak tunjuk kata ni Muhammad ni orang yang paling sayang. Kalaulah dunia tanda sayang, mesti Muhammad lah yang paling kaya sekali. Aku tak lagi pun kaya tua-tua ke Muhammad. Makna kaya bukan tanda sayang. Siapa yang pegang tanda Tuhan sayang tu Tuhan bagi kaya, dia tak cerdik. Sebab Nabi kita Muhammad Sayyidul Masakin, penghulu orang miskin. Kalau betul tanda sayang harta, nescaya Nabi Muhammad Tuhan bagi kaya. Firaun tak kata kaya, Tuhan benci dia. Tidak, dunia bukan tanda sayang. Tanda sayang akhirat. Orang lain tak boleh pergi masjid, kita hari-hari boleh pergi sembahyang jemaah. Orang lain tak dan mengaji, ustaz ni tak dan. Tanya dia semua tak dan. Pasal apa tak pergi mengaji ni? Ada ustaz main masjid kita tak dan. Ni kita ada buat kuliah muslimat duha ni tak dan. Semua tak dan. Dia kalau berakhirat semua tak dan. Kalau dunia dan. Orang dia banyak dah tu. Kalau akhirat dan. Sebab tu saya kata tadi dah. Kalau orang tu celak mata hati dia, dia bukan gembira dengan banyak dunia yang dia beri kat dia. Tuhan beri kat dia. Dia gembira dengan banyaknya kemampuan dia boleh buat akhirat, dia gembira. Sedekah dan alhamdulillah Allah Taala bagi aku boleh pergi umrah, rezeki aku ya Allah boleh ziarah Rasulullah dah. Lepas tu alhamdulillah masjid aku boleh pergi. Baru ni ada Habib Mai. Aku boleh masuk majlis Habib tu, ada anak cucu Nabi Muhammad Mai, ulama daripada Yaman, aku boleh masuk. Alhamdulillah seronok. Dia seronokkan dengan dunia macam kita macam orang awam. Dia seronok dengan akhirat. Dia gembira boleh jadi taat kat Tuhan. Dia gembira boleh masuk dalam majlis ilmu. Itu tanda-tanda orang yang celak mata hati dia, orang yang zuhud. Tapi kalau orang itu dunia bukan itu seronok dia. Dia seronok ke mana? Masuk. Kalau yang ni tebal, happy. Dia punya dia lah. Ingat tak cerita saya? Kalau duit masuk betul, kawan saya pergi sekolah, ayah dia buruh duit. Dalam poket ayah dia kata apa? Ambillah ubat kuat, penguat semangat. Ni kalau ada penyakit apa hilang? Cing mana yang hilang? Tapi kalau dia main hujung-hujung bulan, dia tak apa ada, kena pula waktu kereta pergi rosak, apa ke gas habis, dia mula sakit. Sakit betul, sakit apa, sakit. Pun saya dulu, saya ingat waktu berubat, saya parti berubat perawatan Islam dulu lah, zaman apa yang namanya berubat ketarah. Dulu berubat dulu Allah Rahmat. Paling banyak kali orang mai sakit hujung bulan. Awal bulan. Oh sakit. Tapi kalau kak dapat gaji tu jarang orang mai. Tama-tama kalau musim nak buat sekolah, nak beli kasut baru, sakit. Tu tadi dia buat kuat. Tengok. Kalau kita fikir kameranya tak? Saya cerita lah. Saya abang lah. Tu dunia. Tu kita ni ahli dunia. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Nak telefon. Assalamualaikum mak. Ni mak, cik dapat gaji lah ni. Cik nak kumpul duit kat mak sikit nak pergi. Berapa nak pergi ni? Tak apa mak, tak kisah. Banyak nak, tak apa. Cik nak pergi kat mak 500. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semangat. 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 Ubat.
dengar apa yang kata ada ajuk pak. Sebab kata mak siap kita nak pergi Cameron. Nak pergi. Hilang. Di kamera lah. Ha? Tu. Hilang sakit. Tadi kamu sakit. Hilang lah. Boleh. Boleh. No. Hei, oi. Dia kata wali-wali Allah Taala dia kuat dengan akhirat. Dia dengar nama akhirat, semangat. Orang kita orang awam dia kuat dengan dunia. Bila dengar nama dunia itu dia membangkitkan semangat dia. Sebab dia sebutlah. Orang kalau tengah lemah sebut nama kasih dia, semangat. Sihat. Orang tengah lemah. Seorang mak duduk di rumah dia. Dia dengar kata mak ni cik nak balik ni on the way dah. Semangat. Dia semangat nak pergi market, nak pergi apa, nak beli barang. Semangat pasal apa? Kasih dia nak main anak dia nak cintai. Itulah. Orang kalau kita dunia, sebut dunia, bagi dunia, cakap dunia, semangat. Kalau sembang ke dunia, tengok cerita, tengok TV, pukul 2 lah. Tu macam tu, macam berhantu. Suami dia kan cucu dia panggil kat belakang. Dia boleh pusing ke belakang macam berhantu. Tak? Dia semangat. Tapi kalau ustaz kata qalal musannif rahimahullah, macam orang kata tidurlah. Dia lagi tu, dia kata gitu. Tapi bukan saya kata dah, kalau yang terkelap ni nampak macam mana semalam tahajud. Dah sungguh-sungguh. Semalam tahajud. Lepas tu apa dia akan cucu buat kelaku ke apa ni? Letih. Di sinilah tempat yang tenang sikit ada ekor nampak. Melawak ayat tanah. Sudah kita berhenti dulu, isi bersama pula pada perenggan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita baca salawat kepada Rasulullah insya-Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيد الإمام سلطان الأولياء والغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني القطب الأكبر نبي البدل الشيخ محمد زين بن عبد الغني العيد الفردابر رضي الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المرسلين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد النبيين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الصديقين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الراكعين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد القاعدين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الذاكرين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المكبرين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الطاهرين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الظاهرين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الشاهدين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الآخرين. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا نبي الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أكرمه الله.
ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عظمه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أظهره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من صوره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عبد الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا معلى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزكى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مكي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مطحي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat Rasulullah, berkat Guru Zaini, berkat sekalian guru-guru kami, Ya Allah.
Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, Kau rahmatilah kami, Kau terimalah segala amal ibadat kami, Kau kabulkanlah hajat dunia, hajat akhirat kami, Kau selamatkanlah kami daripada dunia sampai akhirat. Ya Allah, Ya Allah, berkat orang yang datang ini ikhlas mengaji menuntut ilmu. Ya Allah, berkah di antara kami ini ada anak cucu Rasulullah, berkah di antara kami ada kasih-kasih-Mu. Ya Allah, berkah di antara kami ada orang yang tahajud, ada orang yang membaca Quran, ada orang yang berzikir, ada orang yang salawat, ada orang yang sedekah, ada orang yang menjaga anak yatim, ada orang yang membuat baik kepada orang susah. Dengan berkat orang-orang yang hadir dalam majlis ini, Ya Allah, Kau ampunilah semua dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau lepaskanlah segala musibah daripada kami. Ya Allah, Kau angkatlah darjat kami. Ya Allah, Kau jadikan kami kasih-kasih-Mu. Ya Allah, berkat orang yang hadir dalam majlis ini, kabulkanlah doa kami ya Arhamar Rahimin. Matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya minta ampun, minta maaf, minta halang, minta radhana. Kalau tadi melawak kasar, apa-apa ada, minta ampun, minta halang. InsyaAllah jumpa pula esok. Assalamualaikum. Ya.